Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. So, sekarang ni kita dalam topik yang seterusnya iaitu topik berkenaan dengan candlestick. Sebelum kita belajar berkenaan dengan chart, kita kena pandai untuk tengok candlestick dan kita dapat imajinasi bagaimanakah candlestick itu berlaku. So, sebelum anda baca chart, benda penting dalam chart adalah candlestick. So, candlestick ini kalau kita tak tahu macam mana kita wujud, macam mana dia wujud, macam mana terjadi je candlestick tu, kita ada masalah nanti untuk buat decision lah. Alright, so candlestick. Untuk candlestick, alright, so candlestick ini adalah ciri-ciri candlestick. Candlestick ada dua sahaja pattern, iaitu satu adalah bullish candlestick dan juga satu lagi adalah bearish candlestick. So kita bercerita pasal bullish. So bullish ini kalau anda lihat ini adalah candlestick naik, alright, so dia berwarna hijau, maknanya dia adalah bullish candlestick. Okey, kalau bullish candlestick, open price dia dekat bawah. So area bawah ni adalah open, alright. So open itu bermaksud semalam dia close dekat mana. So bila semalam dia close mana, itu adalah tempat untuk dia open. So pagi tu buka yang dekat depan tempat dia close, itu adalah tempat untuk dia opening price starting dekat mana. Kalau dia gap up, dia starting dekat atas, dia akan start daripada atas. Alright, so itu adalah open candlestick. So open candlestick dan kemudiannya contohnya kalau macam ni, right, so dia buka pagi tu pada harga sini, kemudiannya dia naik, tiba-tiba pagi tu dia turun balik semula. So dia turun balik melepasi harga pembukaan pagi tu. Okey, dia turun melepasi harga pembukaan, maknanya kalau untuk live-nya dia buka turun bawah, dia akan jadi merah dahulu. Okey, dia akan jadi candlestick merah. Okey, candlestick merah, tapi dia pendek salah, daripada open ni dia turun bawah dia jadi merah dan kemudiannya tak lama selepas tu dia naik balik semula. Bila dia naik balik semula, dia akan menjadi shadow. Okey, ini dia dinamakan sebagai shadow, dia menghasilkan shadow. Tiada body dekat sini, so dia jadi shadow. Tapi kalau dia open, dia turun dan dia close dekat bawah, dia jadi candlestick bearish, iaitu candlestick berwarna merah. So yang ni dia naik, kemudiannya dia meneruskan kenaikan sehingga ke satu tahap paling atas, right? So tak lama selepas tu, sebelum market tutup, dia turun balik semula dan close pada di bawah ini. So dia tak tutup pada atas, okey? Dia tutup pada bawah. So dia menghasilkan shadow dekat atas dan ini adalah closing price. Okey? So closing price dia tutup dekat atas. So bila dia tutup dekat atas, dia menghasilkan candle hijau. Bila dia tutup melepasi satu harga, counter itu dia tutup melepasi harga buka, ianya adalah candle bullish. So candle bullish antara opening dengan closing tu, between dia, okey, di antara dia adalah dipanggil sebagai body. Dia akan plotkan petak persegi ni dan diwarnakan dengan warna hijau. Alright, so itu adalah bullish candlestick. Berbanding dengan bearish candlestick, opening price dia dekat atas. Okay, so dia opening price dia dekat atas tapi dia naik dahulu. So bila dia naik ni, dia menghasilkan candle hijau waktu itu. Okay, so waktu itu dia naik menghasilkan candle hijau, tak lama lepas tu dia turun balik semula dan turun melepasi harga pembukaan pagi tu. Okay, so dia open, kemudiannya dia turun pada harga bawah, pada harga opening price. Okay, kemudian turun dan break support dan kemudiannya buat new low. Right, tak lama dia naik balik semula sebelum closing price. So bila dah close, dia berhenti dekat sini. So maknanya dia buat shadow kat bawah, dia buat shadow kat atas. So opening price untuk bearish adalah di atas dan closing price adalah di bawah. Itu adalah ciri-ciri counter yang sedang bearish dan dia menghasilkan candlestick bearish. Itu adalah bearish. Right, so saya akan share kepada anda macam mana kita nak imagine dan kita nak lukis candlestick tersebut lah. Right. So, ini adalah contoh
bagaimana suatu market itu bergerak. So dia gap down, alright, so kemudiannya dia naik, kemudian dia turun balik melepasi harga pembukaan. So dia naik, kemudiannya melepasi harga pembukaan, kemudiannya dia naik balik semula. Dia naik balik semula dan dia buat new high. Apabila dia buat new high, tapi semasa nak close tu, dia turun balik dan close di bawah. So kalau kita nak lukis candle macam ni, so saya akan ambil yang ni. Okey, dan kita masukkan dekat picture. Okey, so kita masukkan dekat picture. Okey, kita masukkan dekat pane. So kita masukkan dekat pane. Okey. Right. So saya besarkan, kemudiannya saya paste. Okey, so kita buat sebelah-sebelah dan kemudiannya baru senang untuk kita lukiskan di sebelah dia. Okey, so sekarang ni candle dia. So saya bagi anda view macam manakah keadaan dia. Alright, so yang ni dia buka, dia naik, kemudiannya dia turun dan dia naik balik semula. Bermakna dia menghasilkan candle. Okey, dia menghasilkan candle. So dia akan menghasilkan candle dekat sini lah. Dia akan menghasilkan shadow sebenarnya. Okey, dia menghasilkan shadow. Okey, shadow dia paras ni lah. Okey, sebabnya di atas ni adalah body. So body apabila dia close di atas paras opening, dia adalah bullish. Bermakna dianya adalah berwarna hijau. So berwarna hijau sinilah. So dia close dekat atas sini. Ini adalah body dia. Okay, so ini adalah body dia. Body dia berwarna hijau lah. Right, so sepatutnya candlestick bawah ni pun berwarna hijau. Okay, so kita fillkan. Okay, ikan pun warna hijau. Kemudiannya dia buat shadow dekat atas sebab dia naik, kemudiannya dia turun balik semula, dia menghasilkan shadow berwarna hijau. Okey, so ini adalah candlestick yang terhasil. Saya repaint baliklah kat bawah ni. So ini adalah candlestick yang terhasil daripada gerakan counter ini. So daripada pagi sehingga ke tutup. Alright, so daripada opening sehingga ke tutup market, inilah candlestick dia yang terhasil. Alright, so saya harap anda dapat faham dan dapat imagine sikit. Okay, kemudiannya kita pergi kepada next. Okay, alright, so kita ambil gambar yang lain pula. So yang tadi adalah bullish. So kalau bearish, dia open dekat atas, dia naik dahulu, selepas tu dia turun dan melepasi di bawah opening price. Okay, di bawah opening price dan dia turun paling low, kemudiannya sebelum tutup dia naik balik semula. So dia menghasilkan shadow di atas. Okay, shadow di atas dan juga shadow di bawah, dan antara body ke antara opening dan closing tu dia menghasilkan body bearish. So kita ambil copy dekat sini, kita ambil situ dan kemudiannya saya akan lukiskan macam tadi dekat sinilah. Okay, right, so sekarang ni dia gap up dan naik balik semula. So bila dia gap up dan kita tahu ini adalah bearish candle, so bila bearish candle dia adalah berwarna merah. So berwarna merah, so kita akan buat, mula-mula dia buat shadow. Okey, kita akan buat daripada mana shadow? Daripada 73 sen. 735 ni adalah opening price dia. Alright. Memang dia closing semalam kat 72, tapi dia gap up. So opening dia dekat sini lah. So opening ataupun starting dia dekat 735 dan dia menghasilkan shadow yang panjang dekat sini. So ini adalah shadow yang panjang. Kemudiannya dia menghasilkan body antara 735 dan 705. Ini adalah body. So kita akan gunakan ini sebagai body. Ini adalah body dia.
Okey, body. Dekat sampai 705. Okey, kemudiannya kita akan fill. Okey, fill kan. Kemudiannya kita akan buat shadow di bawah pula daripada 705 kepada 690. Okey. So daripada 705 kepada 690 akan menghasilkan shadow. So dia ada shadow yang panjang di atas dan bawah, dan di tengah-tengah tu between dia adalah body. So ini adalah cara untuk lukis bagaimana kita dapat imagine. Kalau kita tengok candlestick saja kita dah tahu. Kita dapat agak sikit bagaimana pergerakan suatu counter tu, sama ada dia naik, turun dan sebagainya. Kita tahu dia open dekat mana, dia close dekat mana dan sebagainya lah. Alright, so itu adalah bagaimana candlestick itu terhasil. Kemudiannya kita tengok pada satu lagi contoh yang saya berikan dekat bawah ni, iaitu candlestick doji. Okey, doji ni macam mana? Doji ni adalah satu candlestick. Biasanya candlestick tu dia agak sideways, selalunya volume dia kurang. So apabila dia bergerak tu, dia bergerak open dan close pada harga yang sama. So contohnya macam ni, dia gap up, kemudiannya dia turun, kemudiannya dia naik balik melepasi harga pembukaan, kemudiannya dia turun dan dia close pada harga dia buka tadi. So bila dia close dan bila dia close pada harga pembukaan, maknanya atas dan bawah dia menghasilkan shadow atas dan shadow bawah, tapi dia tidak menghasilkan body. So bila dia tidak menghasilkan body, dianya adalah dikatakan sebagai doji. So doji adalah candlestick yang tidak mempunyai body. Satu-satunya candlestick yang tidak mempunyai body. So kalau saya ambil sini dan saya kopikan dan masukkan dalam pen ni, kita akan cuba lukiskan bagaimanakah keadaan doji ini berlaku lah. Alright. So doji dia biasanya dia adalah berwarna merah. Okey, kenapa dia berwarna merah? Dia boleh juga kita set untuk dia jadi warna hitam, boleh, tak ada masalah. Tapi biasanya doji berwarna merah. Kenapa berwarna merah? Dia ada sebab dia. Sebab yang paling logik dia adalah kalau kita beli pada 0.485 dan kita jual pada 0.485, kita sebenarnya kalau dalam paper memang kita balik modal. Maknanya kita tak rugi, tapi sebenarnya dalam betul-betul dia, dalam perkiraan dia sebenarnya kita rugi. Sebabnya kita perlu membayar brokerage fee. So brokerage fee itu adalah mempunyai nilai. So maknanya kita dalam keadaan kerugian juga. Cumanya kerugian kita tidaklah terlalu banyak. Okay? Kita masih lagi dalam keadaan rugi. Alright, sebab tu candlestick dia biasanya berwarna merah. Okay? So kita akan ambil sini. Okay? So yang ni daripada sini, ini adalah atas dia. Shadow atas. Okey. Ini adalah shadow atas. Right, kemudiannya dia menghasilkan shadow di bawah. So kita letak lagi satu shadow dia di bawah. So kita tambahkan dan shadow dia sampai ke bawah ni lah. Alright. So kemudiannya dia tidak menghasilkan body. So bila tidak menghasilkan body, chart akan dilabelkan sebagai rata macam ni lah. Okey, so ini adalah keluasan body dia. Sepatutnya di tengah-tengah ni menjadi body, tapi disebabkan dia open dekat harga 0.485 dan close pada 0.485, so dia tidak menghasilkan sebarang body. Dia menghasilkan candlestick doji. So candlestick doji adalah candlestick natural. Okey, dia bukan bullish, dia bukan bearish, dia adalah natural. So kita kena tengok pada next trading day. Alright, so saya harap anda dapat belajar sesuatu, anda dapat imagine, dan saya minta anda cuba lukiskan sendiri candlestick ni supaya anda lebih mahir dan lebih faham pergerakan arah counter dan pergerakan arah candlestick tersebut. Alright, so saya harap anda dapat praktis dekat rumah dan cuba buat sendirilah, lukis sendiri candlestick tersebut. Alright, itu sahaja untuk setakat ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.